Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala kita dapat bersama-sama pada petang ini, dan kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita sambung kembali perbincangan kita suratul An'am. Pada surah Al-An'am, iaitu kemarin kita telah sebut bagaimana Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam telah pun menerima tugas masing-masing, dan bagaimana golongan yang zalim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 saya sebut kemarin, iaitu mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mengaku menerima wahyu daripada Allah untuk buat syariat yang baru, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut keadaan orang tersebut di saat mati mereka, bagaimana keadaan yang mengerikan. Dan pada hari ini disebut bagaimana keadaan akhirat mereka, bagaimana keadaan akhirat mereka, bagaimana mereka boleh duduk di dalam keadaan akhirat. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurihim wa ma nara ma'akum syufa'a'ukum alladhi za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kanu taz'umun. Ayat 94 daripada surah Al-An'am. Baik. Pastikan tuan-tuan share di wall masing-masing, di grup masing-masing, di FB masing-masing sebelum pada kita meneruskan. Pastikan tuan-tuan juga ada panduan di hadapan tafsir ataupun Quran ayat suratul An'am ayat yang ke-90 94 insya-Allah. Walaqad ji'tumuna kama furada. Dan sesungguhnya kata Allah Taala, kamu akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Ini suatu ayat yang amat menakutkan kita. Ayat yang amat menakutkan iaitu apabila datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara bersendirian. Dengan cara bersendirian. Perkataan furada ni, biasa kita dengar perkataan furada ni haji furada. Haji furada. Bermaksud apa furada ni? Itu datang berseorangan tanpa membawa apa-apa pun. Haji furada maknanya haji yang dia tu datang seorang-seorang, tak ada melalui tabung haji, package ke apa. Furada. Kalau kita boleh bayangkan seorang budak yang naik kapal terbang berseorangan tapi masih lagi ada pasport, masih lagi ada barang-barang lain, kad kredit, duit yang dibawa walaupun dia berseorangan naik kapal terbang, dia musafir ke mana-mana. Tetapi furada ni, itu tidak ada lagi harta pada masa itu, kecuali harta yang sudah disedekahkan, yang diinfak. Yang ada hanyalah harta yang menjadi pahala. Ayat ni sepatutnya mengingatkan kita sebenarnya, kalau kita tak bawa harta kita, kenapa kita rasa selesa sangat luangkan masa mencari harta sampai lupa kepada hak Allah Ta'ala? Itu benda yang kita kena tanya.
Kenapa begitu bersungguhnya kita cari harta sampai lupa pada Allah, sedangkan kita ni walaqad ji'tumuna kama furada. Perkataan furada tu tak bawa apa pun. Berseorangan. Tidak ada pertalian lagi pada hari itu, seperti yang disebut dalam suratul Mu'minun. Ayat yang 101. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Bila sangkakala ditiup, maka tiada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Oleh itu, kalau kita ingat bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni baik, hubungan kita dengan Allah Taala ni elok, maka di saat diputuskan segala nasab dan segala perhubungan di antara kita dengan siapa-siapa sahaja di hari akhirat, maka kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ada hubungan dengan Allah. Tetapi malangnya seseorang yang mana dia tu tidak ada hubungan lagi dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kata yang lain, dia menghadap Allah tu dalam keadaan dia tu seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu, kata Allah Ta'ala, kami cipta dulu pada mulanya, semasa dulu kita lahirnya seorang tanpa ada apa-apa pada diri kita. Keluar daripada perut mak tu. Tidak ada orang yang pakai jam selalu. Tidak ada orang yang pakai, apa ni orang panggil, orang yang pakai jam selalu pun tidak ada, yang pakai baju selalu pun tidak ada. Semuanya masing-masing seorang-seorang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang kita lahirkan, tidak berkasut, tidak berbaju, semua sekali itulah. Apabila kita tahu perkara ini, inilah yang menjadi kerisauan. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha ummahatil mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha risau. Dan dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak ada apa, masing-masing berbogel, berbaris semua nak bertemu dengan Allah ni, tidakkah lelaki tu lihat perempuan lihat sama sendiri? Nabi jawab soalan Aisyah, kata Nabi, iaitu pada waktu itu terlalu berat sampai mereka tidak ada masa untuk melihat sesama sendiri. Masing-masing semuanya nantilah keadaan risau bagaimana nasib masing-masing untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurihim. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Perkataan khawwalna ni asal daripada perkataan khawla bermaksud menjaga sesuatu. Jadi perkataan ni bermaksud kita telah diberikan segala sesuatu untuk menjaganya. Bermakna apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semasa di dunia, adalah kita jaga. Setakat jaga sajalah. Bukan hak dan milik kita sebenarnya. Ialah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada harta banyak sekalipun, sebenarnya kita kena jaga harta tu kerana hak Allah tu mutlak. Nak jelas lagi kata ni hak Allah Ta'ala, dia akan tanya di hari akhirat. Dia akan tanya, harta ni ambil di mana, bawa pergi ke mana. Menunjukkan bahawa kalau benda tu hak kita, kita tidak akan ditanya lagi. Tidak akan ditanya lagi. Menunjukkan ni merupakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu jangan kita tertarik sangat hati dengan dunia ni. Jangan tertarik sangat hati dengan dunia ni. Malangnya orang kita ni hilang harta segala-gala, hilang segala apa ni orang panggil maruah diri kerana nak jaga harta. Hilang segala pertimbangan halal dan haram kerana nak jaga harta. Hilang kaum kerabat, waris-waris, sahabat handai kerana nak jaga harta. Malahan sanggup bergaduh kerana nak berebut harta tersebut. Dan tidak ada apa yang bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Perkataan khawla juga bermaksud, kalau kita tengok, selimut. Khawwalnakum juga boleh kita kata sebagai selimut. Selimut ni makna apa? Segala kenikmatan yang kita ada di dunia ni seperti selimut yang meliputi kita. Selimut ni
Itu lapisan-lapisan yang menyeliputi ruh kita. Pertama, ruh kita disimuk tubuh kita. Kemudian disimuk oleh badan kita, disimuk oleh pakaian, disimuk oleh rumah kita, seterusnya apa yang kita ada. Sehingga harta tu menyelimuti dia. Harta yang dia ada tu menjadi selimut pada dia, tak nampak. Duduklah keadaan nikmat. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan tiada melihat, dan kami tiada melihat besertamu memberi syafaat. Ini ejekan ataupun perli daripada Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang menjadikan sembahan mereka yang mereka sangka boleh tolong mereka di hari akhirat. Dan ada juga ulama tafsir mengatakan bahawa ini perkataan disebut oleh malaikat yang menjaga langit semasa orang zalim itu melalui langit-langit tersebut. Maka tidak ada lagi. Kami tak nampak orang boleh tolong kamu. Allazi za'amtum annahum fikum syuraka, yang kamu anggap mereka itu sekutu-sekutu di antara Tuhan. Kalimah fikum ni bermaksud dulu semasa di dunia lah. Apa yang kamu sembah, dah saya sebut dah kemarin. Perkataan sembah tu kita kena peluah. Kerana jangan kita nampak sembah tu hanyalah sembah sebagaimana orang kafir tu duk sembah tokong. Orang Hindu duk sembah tokong, dia tidak. Sembah itu benda yang dipuja, benda yang dicintai, dipuja, dicintai, dan juga diambil berkat daripada dia, tanpa perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai sembah. Benda yang sayang lebih pada Allah, benda yang puja lebih pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia berbentuk harta, membentuk fahaman, berbentuk apa sahaja sekalipun, maka dia disebut sebagai benda yang dipuja, yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Laqad taqatta'a bainakum. Allah Ta'ala sebut, laqad taqatta'a bainakum, telah terputus pertalian antara kamu. Apa-apa sahaja hubungan kamu dengan sesembahan yang syirik, maka di hari akhirat terputus sama sekali. Di hari akhirat nanti terputus sama sekali, tidak ada apa dah. Nak bawa apa lagi? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terputus segala. Wa dhalla ankum ma kanu taz'umun, dan telah lenyap daripada apa yang kamu kerjakan. Baik. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan telah lenyap daripada apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu. Apa sahaja fahaman tentang hari akhirat, tentang memberi syafaat itu akan hilang belaka. Dulu semasa dunia mereka yakin sangat ditolong oleh orang ni, ditolong oleh berkat tok wali ni, ditolong oleh berkat tok wali ni. Bila akhirat kelak tak dapat menolong mereka. Ini adalah satu perbuatan yang rugi. Rugi di hari akhirat. Kemarin kita sebut bahawa amal itu tidak diterima bila jadi syirik. Kemarin juga kita sebut bagaimana orang yang mendustakan, orang yang zalim, di antaranya orang yang mengambil Allah sebagai kata dusta bagi dia. Maknanya dia pakai dalil untuk membenarkan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Itu satu benda yang berat. Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-95. Dalam ayat ni dan seterusnya untuk beberapa ayat ni, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan cara Allah Ta'ala cerita kekuasaan dia. Sebab tu saya sebut banyak kali pada tuan-tuan semua bahawa kalau kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena kenal dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kitab yang memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana ayat ni. Dalam ayat yang sebelum ni kita tengok bagaimana telah disebut ada manusia tidak menghargai Allah Ta'ala sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah sepatutnya dihargai. Manusia tidak hargai langsung Allah ni. Sebab mereka tidak kenal Allah dan tidak tadabbur sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Firman Allah. Ayat 95. Inna Allah falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy, dhalikumullah, fa anna tu'fakun. Kata Allah. Inna Allah falikul habbi.
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir-butir tumbuh-tumbuhan. Kalimah faliq ni asal dari perkataan falaqa, bermaksud membelah. Kalau kita tengok kegunaan perkataannya, dia diguna untuk nak bagi tahu satu perbuatan itu membelahkan sesuatu yang tidak bernyawa. Sebagai contoh, kita belah batu, pecah batu. Membelah, misahkan jadi dua bahagian. Dia bukan memecahkan, minta maaf, bukan maksud memecahkan, tapi belah jadi dua. Kalau suratul falaq, faliq, suratul falaq, dinamakan begitu kerana Allah membelah kegelapan malam, bukan memecahkan malam. Tidak. Membelah kegelapan malam. Baik. Yang pertama. Yang kedua, kalimah al-habbu. Falikul habb. Kalau kita tengok di sini, innallaha falikul habbi. Habbi ni bermaksud biji-bijian yang boleh dimakan. Kalau kita boleh nampak lagi biji gandum, biji beras. Allah lah yang membelah bijian itu dalam tanah. Allah Ta'ala tumbuhkan bijian tersebut untuk kita. Allah juga nak mengajar manusia bagaimana menanam dan masak benda tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Adam AS, semua perkara di syurga dulu, semua nama di syurga dulu, supaya Adam menggunakan dengan ilham daripada Allah Azza wa Jalla untuk hidup di atas muka dunia ini. Baik. Wan nawa, dan biji buah-buahan. Ini pula jenis bijian juga yang tidak dimakan. Al-hab, falikul habbi, bijian yang berbentuk boleh dimakan. Bijian bali, gandum, berah. An-nawa, bijian tidak boleh dimakan. Bukan racun, tidak. Seperti biji limau, biji apple dan sebagainya. Segala jenis biji ni kita tak makan. Kita makan hak di luar daripada biji tersebut. Dimakan luar daripada biji tersebut. Sebab tu kita tak makan biji rambutan, kita tak makan biji durian tu, tapi kita makan isi yang menyelaputi dia. Allah nak cerita je bagaimana Allah Ta'ala belah biji itu, dan daripada bijinya ada pokok, tumbuh buah boleh kamu makan. Itu Allah Ta'ala nak cerita. Bagaimana bijian yang kita tanam, biji gandum kita panggil, biji apa ni, jagung. Beretih jagung tu orang panggil beretih tak? Orang sini panggil apa tak tahu lah. Jagung tu, orang Kelantan panggil beretih, orang sini panggil apa tak tahu. Orang Perlis dia saya tak kerti bahasa dia. Jagung tu, popcorn tu tak? Dia goreng tu jadi popcorn. Kita nak letak dalam tanah tu, kita pun tutup dengan tanah. Bila kita tutup dengan tanah ni, bahasa Kelantan ni beretih jagung tu, kita tutup dengan tanah biji jagung tu. Kita siram air. Air pula bukan air Milo. Bukan air teh, tidak. Air neutral. Bagaimana orang panggil pucuk daripada biji jagung tadi, dia pergi tolak tanah tu. Dia belah tanah tu. Tanah tu jadi merekah, keluar daun. Yang mana daun yang kita tengok tu halus sahaja. Yang mana kalau kita ambil tangan kita tu, kita boleh patahkan dengan begitu saja. Maknanya tak kuat. Tetapi Allah Ta'ala, orang panggil, rekahkan tanah tersebut. Tolak daun tu, tolak sampai ke atas. Dan jadilah pokok. Ini Allah Ta'ala kata kerja siapa ni? Bukan kerajaan Malaysia pun tidak. Kerja siapa pun tidak ada orang yang boleh mengaku ni kerja dia. Kecuali Allah Azza wa Jalla yang mengaku. Dan kalau ada orang boleh mengaku bahawa kerja dia hanya menanam sahaja. Kahwin di antara benih pokok ni dengan benih pokok ni. Orang kahwin, durian kahwin, mangga kahwin, dan ni. Tebikai pun orang kahwin.
Durian patut-patut satu tahun, satu musim jadi 4 kali berbuah, ada jenis 4 kali. Buah tembikar tu jadi besar-besar semua. Lepas tu apa lagi? Orang tanam padi dulu setahun sekali, ni boleh 3-4 kali setahun. Teknologi boleh manusia fikir. Tapi nak jadikan di antara benih dan benih yang nak dikawinkan itu, durian kahwin dia panggil. Tak kira lah musangking ke bewok king ke berapa. Tapi hak nak kahwin tu, di antara benih ni dengan benih ni, mesti kahwin itu laki perempuan. Benih jantan dipanggil benih betina. Dan Allah Ta'ala sebut subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Ta'ala khalaqal azwaja kullaha, yang menjadikan semua itu azwaja kullaha. Semuanya ada pasangan. Mimma tumbitul ard, sama ada di atas muka bumi ni, sama ada manusia sendiri, wa mimma la ya'lamu, dan benda yang manusia tak tahu. Benda yang manusia tak tahu pun ada dia punya benih jantan, benih betina. Baik. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebagai contoh, daripada biji tu nampak mati, saya sebut tadi, kemudian hidup. Ada pohon dia, ada pokok dia. Benda yang mati, telur. Keluar daripada ayam tu, telur, kita boleh makanlah telur tu. Tapi bila yang hidup tu, burung, semua sekali tu yang ada dalam telur tu, lepas tu dia, ayam, kalau kita tak ambil cepat-cepat, mari ayam dia duduk atas telur dia tu, jadi ayam balik dalam telur tu. Dan kita tak makan dah tu, kecuali dia keluar tu jadi ayam, baru kita makan. La hawla wa la quwwata illa. Wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebagai contoh, Allah Ta'ala keluarkan benih yang mati dari pokok yang hidup. Daripada ayam yang hidup tu keluar telur. Contoh dia. Dzalikumullah, yang memiliki sifat-sifat demikian adalah Allah. Allah semua buat ni. Benda ni. Belaka semua Allah Ta'ala buat. Tidak ada siapa pun yang boleh mengaku bahawa dia buat. Siramlah air lagu mana pun, tapi kalau tak tumbuh, pokok tu tak tumbuh. Kering pokok tu, kita siram air, tiba-tiba jadi hijau. Fa'anna tu'fakun. Allah Ta'ala sebut. Maka mengapa kamu masih berpaling? Perkataan tu'fakun ni, asal daripada perkataan ifkun. Afaka maknanya menipu, ifkun. Menipu. Atau bermaksud mengubah daripada arah yang sepatutnya. Patut pergi arah ni, pergi arah ni. Ni tengok cara Allah Ta'ala sebut. Fa'anna tu'fakun, kenapa kamu nak ubah arah? Sepatutnya inni wajjahtu wajhi alladhi fataras samawati wal ard. Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim tadilah. Bahawa wajah aku ni menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa wajah tu pergi menghadap yang lain selain daripada Allah Ta'ala? Ataupun wajah tu menghadap Allah, tapi hati tu duduk ke lain kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Baik. Bagaimana pula dengan kita ni? Masyarakat kita ramai lah. Dia tak sembah dan lain, dia sembah Allah. Tapi dalam hati itu syirik. Dalam hati itu meletakkan kuasa syafaat ataupun benda lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan 100% kepada Allah Azza wa Jalla, tidak. Maka tidak banyak beza lah akidah tu dengan akidah jahiliah. Dan ada selisih golongan lagi, bila nak berdoa, dia tak berdoa, minta ustaz berdoa. Upah ustaz tu pula. Nak berdoa. Zaman fitnah ni macam-macam lah tuan-tuan. Macam-macam lah tuan-tuan zaman fitnah ni. Ada seorang yang qiyamul lail seorang-seorang, dia buat live seorang-seorang, dia qiyam. Anak kira macam mana? Ada orang yang mana dia tu buat live seorang-seorang. Dia qiyam, dia buat live. Kita di sini ni program jabatan. Kita buat tarawih, kita buat live tarawih kita. Bukan nak tunjuk kita tarawih, tapi isi kepada program perlis mengaji tu. Bertentangan tak dengan hadis Nabi? Adalah sedikit bertentangan sebab Nabi SAW ajar kepada kita bangun tengah malam. Di saat orang lain tak tahu apa pun. Di saat apa pun tidak ada bangun tu, kita sorang-sorang bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bersendirian.
berdoa pada Allah Ta'ala, fafadat ainah, sehingga mengalir air mata. Sebab apa? Mengenangkan dosa dan sebagainya. Ada orang minta doa dengan kita, Ustaz tulis doa sikit kat Melayu, biar saya doa sama dengan Ustaz. Saya tak tulis, apa sudah saya tak tulis. Yang pertama, adakah kamu tak erti nak minta doa dengan Allah Ta'ala? Doa hak saya baca ni, hak saya dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita baca doa kat Melayu lah. Suruh orang faham bagaimana Ustaz baca. Dia suruh tulis doa kita supaya kita nak minta sama dengan Ustaz. Tak payah. Kita dah bincang dah berkenaan dengan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Perkataan tadarru'an satu, khufiyatan satu. Khufiyah. Tak bunyi suara pun, tunduk pada Allah Ta'ala tapi hati duk berdoa, Allah Ta'ala tahu. Dan sebab semua perkara yang terdetiklah hati kita nak minta dengan Allah, kita minta itu. Kenapa ya jadi payah sangat nak berdoa ni? Siapa tak rasa kita ni semua orang panggil beruntung sebab Allah Ta'ala suruh kita berdoa kepada dia. Kenapa tak rasa beruntung? Kita ada masalah sebab kita ada Allah. Yang boleh kita minta dengan dia, kita boleh kita doa. Dah nak suruh juga orang lain berdoa dalam keadaan dia tu tak berdoa. Tulis sikit doa, dia kata kita nak baca, Allah nak tulis apa tak kamu tak reti baca. Takkanlah kamu tak reti nak minta benda lain reti, minta nasi reti, minta air reti, minta rumah reti. Tu dia minta duit kerajaan bagi RM1,500 reti. Dia minta lauk nasi, lauk beras nak makan darah berreti juga. Nak minta doa dengan Allah tak reti. Orang ke plastik mu ni? Kalau kita tanya dia, mu ni orang ke plastik? Takut mu tidak orang, nama plastik mu ni tidak orang. Baik. Jelas tak? Ayat 96. Dalam ayat sebelum pada ni, Allah menceritakan dalil kenapa perlunya dia disembah. Allah beri dalil berkenaan dengan kita sebut tadi, tumbuh-tumbuhan. Sekarang Allah Ta'ala nak beri dalil bagaimana penukaran malam dan siang pula. Allah suruh kita tengok kepada alam tadi. Tadi suruh tengok pada benda-benda yang kita makan, biji-bijian, rambutan, durian. Bagaimana aku aturkan untuk kamu semua. Itulah untuk manusia semua. Falikul isbah wa ja'ala al-layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Falikul isbah, dia yang membelah malam, menyingsingkan, dia yang membelah pagi, menyingsingkan pagi. Allah mengeluarkan siang dengan membelah malam. Belah, keluar malam. Kemudian dia juga mengeluarkan siang. Allah Ta'ala belah malam, kemudian dia keluar siang. Maksud waktu pagi, kita lihat mana, kita tengok di ufuk timur, akan nampak belahan itu. Kalau Allah Ta'ala takdirkan itu terjadi, maka siang tak akan terjadilah. Allah Ta'ala tak takdir benda itu terjadi. Kita bersyukurlah ada siang malam. Wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan malam sakanan untuk kamu berehat. Malam adalah benda yang untuk kita istirahat, dia panggil. Untuk kita berehat. Kita tak boleh bayar kalau matahari itu bersinar sepanjang hari. Sepanjang hari matahari itu bersinar. Tentu kita duduklah keadaan susah nak berehat, susah nak tidur. Kalau kita buka lampu begini, ada orang tak tutup lampu tak boleh tidur. Tutup lampu baru boleh tidur. Tak? Itu fitrah manusia tu. Fitrah. Cuma adalah hak 2-3 orang hak penakut tak boleh tidur dalam gelap. Kena tidur dalam cerah. Dan ada hadis sendiri tak? Nabi suruh ni, lampu ni. Pelita-pelita lah zaman dulu. Kerana orang zaman dulu, kalau pelita tu dipasang sampai ke pagi, jatuh pelita ke apa, terbakar rumah. Kita ni kalau tak tutup lampu dan sebagainya, kalau kita tidur, jadi macam mana? Bil elektrik kita melambung lah naik. Rugi, membazir sebab mata tutup. Lampu cerah. Lalu kita tutup lah. Tutup lampu. Dan
Kalau malam je tak ada siang pun letih juga. Lagi teruk. Berapa banyak bil elektrik untuk lampu kita kena guna, berapa banyak meter-meter yang ditukar. Sebab apa? Sebab gelap. Dulu kerajaan kita dulu pernah buat undang-undang. Iaitu memasang lampu bagi motor di siang hari. Tak? Pelik jugalah undang-undang tu. Tapi kalau masang lampu dalam hujan tu boleh jadi. Sebab kelam masa tu. Kabus pasal lampu. Ni tengah-tengah hari pukul 12, kena pasang lampu. Kalau tak pasang lampu, kena saman. Ada seorang pok mak, dia bawa beruk. Beruk tu duduk depan hendak motor tu. Jadi tengah-tengah hari pasang lampu. Bila lampu tu pasang, semua panas lah, kena kat punggung beruk tu. Beruk tu pun tengok tuan dia. Beruk tu fikir boleh jadi tuan ini bodoh. Dia siang hari pun pasang. Beruk pun pening. Nak dia tengok lampu depan, dia tengok muka tuan dia. Tengok lampu depan, dia tengok muka tuan dia. Pening beruk tu. Boleh jadi dia beruk tu fikirlah, boleh jadilah. Bodohnya tuan aku ni siang hari pun pasang lampu juga. Baik. Wasyamsa wal qamara husbana. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Husbana ni hisab lah. Hasaba, kita masuk kira. Sebab tu matematik dia kita panggil ilmu hisab, ilmu kira-kira. Matahari dan bulan ini untuk kita kira lah. Waktu mengikut tahun Syamsiyah, tahun Qamariyah, Allah Ta'ala sebut bulan dan matahari. Bulan dijadikan sebagai tanda mengira waktu dalam ibadah dalam Islam. Bagi contoh, tengok anak bulan, nak Ramadan, nak Syawal, nak Raya, 2, 3, 4 hari lagi, tengok anak bulan. Bulan ni dinamakan jenis kalendar Qamariyah, dia panggil. Bulan. Tapi matahari juga diguna. Matahari juga digunakan untuk perkiraan. Disebut sebagai bulan Syamsiyah ataupun lunar kalender disebut. Orang Melayu biasa dia panggil bulan Qamariyah, dia panggil bulan Islam. Seolah-olah macam nak kata bulan Qamariyah tu bulan tidak Islam. Tidak, dua-dua tu matahari, bulan tu Tuhan jadi semua sekali. Dan dua-dua tu bulan Islam. Dua-dua tu bulan Islam. Islam semua sekali. Ada orang kata bulan Melayu, bahasa kita lah bulan Melayu. Waktu bulan Mak Saleh. Tak, ini bulan Melayu. Cukup 2 purnama, maka 2 bulan. Separuh purnama. Macam-macam lah. Itu bahasa-bahasa yang digunakan. Tapi dua-dua tu, purnama macam mana ke, semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok, matahari ni untuk apa? Untuk waktu solat. Keluar matahari masuk subuh, tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Sekarang ni bergantung dengan jam tukar waktu solat zaman sekarang. Tapi dulu tidak ada jam, maka matahari dah sampai sekarang pun matahari digunakan lagi untuk menentukan arah kiblat apa semua. Semua matahari. Perkataan hisab di sini juga bermaksud hasabah, maksudnya berenang. Berenang macam mana ni? Dalam konteks matahari dan bulan ni bermaksud dua-dua mempunyai orbit. Berjalan di atas landasan orbit masing-masing, tidak tergelincir. Dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan matahari di atas landasan dia dan bulan juga di atas landasan dia. Masing-masing tidak bergaduh dengan masing-masing. Dzalika taqdirul azizil alim, kata Allah. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Kalimah dzalika ni rujuk pada semua perkara di atas. Allah Taala sebut semua perkara di atas itu semua sekali taqdirul azizil alim, ketetapan. Takdir maknanya ketetapan. Qadar kita panggil, penilaian, perkiraan di atas nilai tersebut. Ketetapan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Allah Taala berikan kita cara perkiraan kepada kita. Cara nak kira, Allah Taala bagi ilham pada kita cara nak kira macam mana. Dia panggil ilmu falak. Nak kira macam mana, masuk waktu bila. Semua sekali adalah ilmu daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan matahari dan bulan yang banyak manfaatnya kepada manusia. Ayat 97.
Ini dalil yang ketiga Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menunjukkan bahawa hanya Allah yang sahaja boleh disembah. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu. Cuba tengok, bagaimana malam gelap gelita dicampur dengan keindahan bintang yang gemerlapan. Bila ada bintang, nampak indahnya langit. Bintang ada jenis suraya, bintang berkelip. Bintang berkelip. Dan kalau tidak ada bintang ni, malam tu gelap gelita, tak nak buat apa, gelap malam. Nak buat apa tak boleh. Sebab kegelapan waktu malam. Dan Allah Ta'ala sebut sendiri, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Allah Ta'ala jadikan bintang ini masabih. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Yang pertama, زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Allah Ta'ala jadikan langit sama' ad-dunya. Langit dunia ni, kita sebut langit dunia. Bimasabiha, dengan masabih. Apa makna masabih ni? Iaitu bintang yang berkelip-kelip atas langit tu, macam pelita, Allah Ta'ala hias cukup indah. Kalau kita tengok perkataan lakum, Allah Ta'ala guna, bermakna Allah Ta'ala jadikan bintang untuk kegunaan kita lah. Bagaimana Allah Ta'ala guna, tapi bagaimana untuk kita gunakan ni? Kalau pokok, senang kita nak faham, guna untuk apa? Litahtadu biha, Allah Ta'ala kata, agar kamu menjadikan sebagai petunjuk. Allah Ta'ala sebut bintang ni sebagai petunjuk. Bila kita nak guna bintang sebagai petunjuk di fi zulumatil barri wal bahr, dalam keadaan gelap di darat di laut. Tu dia. Jangan kita jadikan bintang ni sebagai petunjuk-petunjuk tertentu. Macam orang awak ni lahir pada bulan apa, digunakan zodiak, macam-macam lah nama-nama bintang tu tidak. Bukan tu bukan petunjuk yang dimaksudkan oleh Allah. Bukan bintang tu. Bintang disebutkan di sini bahawa bintang yang Allah Ta'ala jadikan penunjuk arah fil barri wal bahr, di darat di laut. Di laut, duduk tengah-tengah laut. Zaman tidak ada kompas, tidak ada GPS lagi, tidak ada apa. Dah kalau rosak semua tu ciptaan manusia. Kalau rosak semua GPS, rosak semua kompas semua sekali, nak ambil dari mana? Maka orang yang berlayar di tengah laut menggunakan bintang di atas langit ketika mana semua sistem yang ada pada dia, GPS ke kompas tu down semua sekali. Ada bintang yang ni bintang pari menunjuk ke arah utara, arah selatan, arah timur. Memang ada ilmu dia. Orang duduk di laut. Kerana tersesat di tengah laut, tidak nampak daratan. Tak nampak daratan. Tengah-tengah laut tu laut, selaut-laut. Tak nampak daratan di mana? Yang kedua, fil barri wal bahr. Tul bahr, al-bar, di daratan macam mana? Begitu juga orang di tengah padang pasir. Padang pasir, sepadan-padang pasir nak pergi ke mana? Juga memerlukan kepada bintang. Apa yang berlaku pada hari ini? Kita ditunjuk dengan khurafat bintang ini. Awak lahir pada bulan ni, bintang ni. Lahir pada bulan ni, bintang ni. Awak lahir pada bulan ni macam mana bintang ni? Maksud macam mana bintang ni? Maksud dia seorang pemaaf, seorang penyabar, begini. Kita percaya pada ramalan khurafat ni. Ini khurafat ni. Orang panggil khurafat zaman moden. Kita tulis situ awak lahir bulan berapa? Kita pun tulislah lahir bulan 1. Dia pun keluarlah awak ni seorang yang begini, seorang begini, seorang begini.
Itu bintang. Baik. Bintang filem. Seolah-olah dia seorang yang hebat dalam filem. Memang bintang ni anugerah bintang dan pingat. Bintang juga orang pakai. Allahu Akbar. Budak-budak ni kalau cikgu boleh buat bintang ke dia cikgu raik-raik buat 3 bintang apa suka dia balik apa boleh bintang dia kata. Itu bintang. Tapi bintang yang kita nak di sini bintang yang menjadi penunjuk arah. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mahu mengetahui. Perkataan fassalna ni memisahkan. Tafsil, memisahkan. Quran ni memisahkan satu topik dengan topik yang lain supaya mudah untuk kita faham. Seperti ayat ni Allah Ta'ala beri contoh satu persatu dengan perkataan. Bila Ta'ala gunakan perkataan ya'lamun, membawa maksud mahu mengetahui. Kerana ia ada present tense di situ. Present tense. Ada past tense, ada present tense. Ia bermaksud sudah mengetahui. Maknanya, semua tanda-tanda kebesaran bintang bulan ni, fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun, untuk manusia yang nak tahu. Manusia yang ambil tahu dan nak tahu. Nak kepada ilmu. Kerana manusia yang tidak ada, nak untuk ilmu tu, dia tidak akan dapat ilmu. Juga membawa maksud orang yang nak mengetahui Al-Quran. Ayat ni juga nak beritahu kepada kita bahawa satu benda yang Allah Ta'ala jadikan itu ada gunanya dan tidak sia-sia. Apa yang dijadikan oleh Allah itu tidak sia-sia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidak menjadikan satu perkara itu dengan tidak ada gunanya, ada musabab dan ada musababnya. Ayat nombor 98 lah sekali untuk hari ini. Tadi Allah Ta'ala sebut makhluk atas langit, sekarang Allah Ta'ala sentuh makhluk di bawah pula. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah wa mustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Allah Ta'ala sebut wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahid. Dia yang menjadikan kamu daripada satu jiwa. Satu jiwa ni ada beberapa tafsiran ulama. Yang pertama kata Nabi Adam alaihissalam, daripada jiwa yang satu, dan Nabi Adam tu sedia pada tanah, Allah Ta'ala boleh je buat Hawa tu daripada tanah. Tapi nak beritahu bahawa manusia ni satu, Allah Ta'ala ambil daripada rusuk kiri Adam, jadikan Hawa. Nak beritahu Hawa tu sendiri daripada manusia. Dan perangai Hawa tu sendiri perangai manusia. Sama macam Adam. Allah Ta'ala boleh buat Adam dengan Hawa ni, terus daripada tanah boleh buat. Sebagaimana Allah Ta'ala telah buat Adam daripada tanah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala buat Adam tu, Hawa tu daripada Adam? Nak beritahu bahawa daripada unsur manusia sendiri. Dan kita ni semua daripada unsur manusia dan tidak ada unsur jin. Saya walaupun besar, anak orang juga, bukan anak jin. Baik, Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tanah. Allah Ta'ala jadikan Adam daripada tanah, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita semua ni daripada unsur tanah. Dengan cara air, min nutfah. Kita makan segala-gala, semua daripada tanah. Berah yang orang tanam di atas tanah, sayur apa semua. Ikan pun makan lumut-lumut daripada tanah. Unsur yang ada dalam tanah tu, protein ke, karbohidrat ke, zat besi ke, ya doktor duk panggil vitamin ni, semua tu daripada tanah. Jadilah manusia. Famustaqarrun, dan bagi kamu, kata Allah Ta'ala, bagimu ada tempat. Tempat macam mana tempat tinggal di dunia? Wa mustawda', dan tempat simpanan. Rumah di atas muka dunia tempat simpanan. Baik, ada beberapa tafsiran tempat simpan ni macam mana. Yang pertama, tempat yang tetap adalah dunia yang sementara adalah perut ibu. Simpanannya kerana sekejap sahajalah perut ibu tu, selama 9 bulan, kemudian dikeluarkan.
Itu simpanan yang pertama. Yang kedua, tempat yang tetap di hari akhirat dan sementara adalah alam kubur. Bila kita mati, duduk sementara di alam kubur. Sampai bila? Sampai hari akhirat. Bukan hari yang Allah Ta'ala runtuhkan langit itu. Sampai yaumi yub'atsun, hari Allah Ta'ala bangkitkan. Bermakna usia kita atas muka dunia ni amat singkat nak banding dengan usia kita bermula di alam barzakh sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempat yang tetap ini adalah hari akhirat. Sementara di dunia ini adalah sementara. Itu penafsiran tiga-tiga ni boleh dipakai. Baik. Soalannya, adakah kita tahu cuaca macam mana di syurga ni? Siapa tinggal di syurga? Keadaan di sana? Sampai di sana macam mana? Sampai manusia tidak ada yang beria-ia nak ke syurga ni macam mana? Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mahu memahami dan mahu mengetahui. Tadi Allah Ta'ala sebut perkataan ya'lamun. Sekarang Allah Ta'ala sebut perkataan yafqahun. Apakah beza alima dengan alim dengan faqih ni beza di mana? Alim adalah ilmu pengetahuan, faqih bermaksud kefahaman. Orang yang alim belum tentu dia faqih. Tapi orang yang faqih satu perkara, dia itu alim. Kan itu Nabi SAW sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Mana-mana yang Allah Ta'ala nak suruh dia jadi baik, Allah Ta'ala beri kefahaman agama kepada dia. Orang yang ada ilmu ada, tapi nak memahami ilmu tu. Satu perbincangan yang besar di kalangan ulama, bila seseorang tu nak faham ilmu tu sendiri. Kerana kefahaman ilmu itu datang daripada orang yang mencari kebenaran. Tanpa ketaksuban. Orang yang duduk dalam keadaan taksub, tidak mahu mencari kebenaran, dia tidak akan dapat kefahaman yang baik. Kita minta doa dengan Allah, Allah mafaqihna fid din. Ya Allah berilah kefahaman kepadaku. Faqihna fid din dalam urusan agama ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Allah mafaqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah mafaqihhu fid din, ya Allah beri faham kepada dia agama. Dan juga beri alim kepada dia berkaitan dengan tafsir. Jarang kalau kita tengok ulama-ulama tafsir, dia tidak merujuk pendapat itu kepada Ibnu Abbas, hatta sahabat yang lebih tua sekalipun mesti merujuk kepada Ibnu Abbas. Itu beza di antara alim dengan faqih. Jadi mudah-mudahan kita sambung lagi ayat kita. Esok ayat yang ke-99. Ayat yang ke-99 esok menceritakan manusia minta tolong dengan jin. Macam mana manusia minta tolong dengan jin? Adakah manusia boleh minta tolong dengan jin? Adakah hebatnya jin siapa kita kena minta tolong dengan dia? Ataupun manusia yang lebih hebat? Sampai kena minta tolong dengan dia dengan satu urusan, satu-satu perkara. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.